Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua di luar sana? Saya Hazil Nisan, ahli farmasi daripada syarikat farmasi Duyung. Okey. So, pada tengah hari ini kita nak sembang-sembang sikit. Okey, bersama apa? Bersama Borak Bersama Duyung. Okey, sebelum tu pagi ni kita dikabarkan yang kita ada dapat berita kematian kan, semenar iaitu kita punya ulama besar Datuk Ustaz Ismail Kamus. Okey. So apa kata, sebenarnya 2 hari lepas pun saya punya saudara terdekat juga ada yang meninggal, iaitu kakak ipar saya. Okey, apa kata saya nak ambil peluang kita hadiahkan kepada mereka Al-Fatihah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada semua. Okey, so hari ni saya just nak share. Okey, tajuk hari ni ialah mengenai bisnes. Okey, bisnes iaitu perlukah adanya customer service di dalam syarikat kita. Itu yang kita nak bincangkan persoalannya pada tengah hari ini. Okey, saya nak minta siapa yang sempat melihat video saya ni, saya sekarang tengah live, boleh like dan share supaya apa? Supaya tajuk yang saya share pada hari ini boleh memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Okey? Minta maaf kejap. Okey, so sekarang ni saya percaya, okey, customer service ni apa? Customer service ni ataupun kita panggilkan perkhidmatan pelanggan. Okey, yang ni saya fokuskan kepada usahawan, kepada peniaga, sama ada tuan-puan adalah peniaga yang ada barangan seperti peniaga makanan, peniaga ubat-ubat, farmasi, hardware, ataupun tuan-puan adalah menjalankan bisnes perkhidmatan seperti lawyer, seperti orang kata kontraktor. Okey, di mana saya percaya transaksi perniagaan tu sendiri dia adanya pembeli dan juga penjual. Okey, dan juga macam mana kita interaksi dengan pembeli dan penjual tu, itulah dia customer service. Kalau customer service kita baik, insya-Allah benda ni saya rasa perlu ada, kena cemerlang. Sebab apa? Sebab kita nakkan perkhidmatan kita yang baik itu dikenang oleh pelanggan dan adanya pembelian ulangan. Kalau ada pembelian ulangan tu bermaksud customer sukalah dengan perkhidmatan ataupun stok yang telah kita bekalkan kepada mereka. Betul? Okey. So saya nak ambil pendekatan mengikut pengalaman yang tidak seberapa ni. Saya percaya ramai lagi usahawan yang dekat luar sana yang lagi orang kata mahir ataupun pandai dalam orang kata customer service. Tapi ini dan di bawah skop apa yang saya dan tim farmasi Duyung dah jalankan. So saya dekat ruang yang dekat hari ni saya nak share. Okey. Yang first kali saya suka nak beritahu kita ada 4 prinsip kalau nakkan perkhidmatan customer service ni cemerlang. Okey. Yang pertama, kita kena tengok aspek yang pertama ialah produk ataupun perkhidmatan tu sendiri. Ada bagaimanakah kualiti ataupun produk tu sendiri. Okey, saya bagi contoh. Contohnya produk perubatan tu sendiri. Okey, yang ini ialah salah satu yang saya bagi contoh. Ini ialah CHAMPS multivitamin folic campur with folic acid dan lysine. Yang ini okey, kita tahu dan kita percaya sebab ini dikeluarkan oleh syarikat yang ataupun kilang yang telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Lepas tu dia ada MAL number. Dia adalah kategori makanan. Okey, itu yang kedua. Dan kita tahu okey dosnya dengan lebih tepat lah. Jadi senang cerita, first kali macam mana nak tingkatkan, nak adanya trust daripada pelanggan ni, kena ada satu produk ataupun kita punya perkhidmatan tu mestilah kualitinya baik. Kalau kualitinya so-so, kita sendiri sebagai peniaga tahu kemampuan ataupun stok tu tak berapa nak bagus, better jangan jual. Sebab apa? Sebab dia akan bagi kesan kepada pembeli dan juga penjual akan datang. Okey, contoh yang kedua, kalau tuan-puan ada orang kata face mask. Okey, ni face mask Okey, face mask. Baru-baru ni kami ada juga orang kata cuba dapatkan beberapa pembekal untuk face mask Okey, kami tak dapat nak memberikan perkhidmatan yang baik ke atas beberapa face mask disebabkan apa? Sebab ada satu supplier tu rupanya produk yang dia bagi kepada kami memang harganya murah, tetapi sebenarnya
kualiti kepada face mask ini tak berapa bagus. Maksud saya ada je kotor. Okey, contoh dalam satu kotak tu ada 50 pieces, hampir 20 keping warna hitam-hitam. Lepas tu dia punya ni longgar, lepas tu tak ada tali. Jadi kualiti tu sendiri tidak bagus. Macam mana kami nak jual? Jadi senang cerita, disebabkan kes tu kami serik, kami dah tak nak ambil dengan pembekal tu. Okey. So senang cerita, prinsip yang pertama, macam mana nak kekalkan perkhidmatan cemerlang ataupun customer service yang baik, kita kena dapat ataupun adakan produk ataupun perkhidmatan yang kualiti bagus. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, for sure, sebab pembeli kita ni ialah manusia manusia ni, jadi kita kena tahu semua manusia ni dia perlukan penghormatan, dia perlukan penghargaan. Jadi semasa kita memberi perkhidmatan, kita kena beri layanan yang baiklah dengan cara, maksudnya etiket dengan memanggil tuan, puan, sama ada dekat offline semasa untuk customer walk-in customer, ataupun jika kita menjawab segala pertanyaan melalui WhatsApp, melalui Instagram dan juga komen-komen. Sebab apa? Sebab manusia ni dia bukan robot. Dia perlukan penghargaan dan penghormatan seperti yang saya beritahu tadi. Okey. So dengan kita kena bagi perkhidmatan dengan cara yang terbaik lah, dengan kita punya nada suara yang baik, dan juga jangan menunjukkan yang kita tak suka pada pelanggan tu. Okey, saya nak bagi satu contoh. Customer service ni pun sangat penting, especially melibatkan yang frontliner. Frontliner contohnya ialah kedai runcit, kedai farmasi macam kami, kedai pakaian, di mana kita kena melayan kerenah pelanggan kan. Pelanggan banyak kerenah, banyak orang kata banyak kehendak. Jadi kita kena layan dengan sabar, dengan ketahanan diri. Selagi benda tu tidak melanggar syariat, kita boleh buat dengan memberi informasi yang bagus dan juga melayan pelanggan dengan hormat dan juga memberikan informasi yang bagus kepada pelanggan. InsyaAllah, jika kita ikhlas dalam memberikan perkhidmatan yang baik ni, insyaAllah saya percaya waktu kat situlah akan adanya pelanggan ulangan. Okey? So prinsip yang kedua ialah kita sebagai peniaga ni kena kuatkanlah dari segi perkhidmatan pelanggan, iaitu macam mana cara kita melayan pelanggan kita, sama ada cara online ataupun offline. Okey? So yang ketiga pula ialah macam mana kita menawarkan, saya suka nak bagi contoh lagi satu. Okey, sebab semasa PKP ni saya juga adalah pembeli dan juga saya juga adalah penjual. Contohnya pembeli online. Kalau tuan-puan perasan, macam contohnya e-commerce seperti Lazada, Shopee, macam ni dia boleh pegang, orang kata dia boleh pegang customer dia. Dia juga menyediakan platform di mana pelanggan boleh berkomunikasi dengan seller dia. Dengan cara apa? Dia ada tempat chatting tu. Maksudnya dia still juga mengharapkan feedback daripada pelanggan-pelanggan Shopee ni supaya boleh berurus niaga atau berinteraksi. Bukannya bermaksud e-commerce ni ataupun online ni dia tiadanya ruang langsung untuk berkomunikasi dengan penjual kan. Okey, so itu adalah secara online. So apatah lagi kalau offline. Kalau offline ni nak ialah customer yang walk in dengan kita. Senang cerita, kita kena layan pelanggan kita macam raja lah. Macam raja maksudnya kita hormat dia, kita beri penghargaan kepada dia dan juga memberi servis yang baik kepada dia. Dan juga saya nak share, jika ada ubat ataupun barang-barangan yang kita tidak mampu nak bekalkan waktu tu, kita jangan pula memberi janji-janji manis. Contoh, dia nak barang A, contohnya ni face mask lah, okey. Tapi kebetulan hari tu kita keputusan barang. So apa cara yang, kalau kami dekat Farmasi Duyung, apa cara yang kami boleh bantu mereka ialah kami akan tanya kepada beliau, adakah benda ni urgent. Kalau benda ni keperluan mendesak, kami akan refer benda ni kepada
HQ kami. Jika ada kalau tak ada stok pula, kami akan refer benda ni kepada jiran-jiran farmasi kami untuk apa, untuk pelanggan mendapat barangan. Okey, itu kalau keperluan yang mendesak. Kalau keperluan tu dia boleh tunggu. Okey, contohnya face mask ni lagi 2 hari nak sampai, kita akan maklumkan kepada pelanggan, okey puan, stok ni akan ada pada 2 hari, lagi 2 hari. Jadi puan boleh tak tunggu, dan boleh ke kami mendapatkan nombor telefon ada untuk kami hubungi. Dan tugas kita, kalau pembeli tu setuju, janganlah pula dah lepas 2 hari tu kita buat tak tahu pula. Hai Puan Hafizah Saidin, terima kasih kerana menonton. Okey, saya nak cerita pasal customer service hari ni. Okey, so senang cerita, customer ni kita jangan memberi janji yang manis pula. Bila kita dah janji, contohnya kita nak adakan stok tu lepas 2 hari, kita kenalah beritahu sama ada stok tu dah sampai ke belum. Okey, ataupun jika ada masalah kepada stok tu, jangan tipu jangan cakap yang stok ni ada nilai itulah, menjanjikan yang manis-manis sebabkan nak dapatkan sale sangat. Kalau disebabkan stok tu memang kata tak ada, jangan janji, jangan ambil nombor telefon, just beritahu puan saya tak dapat nak adakan, mungkin disebabkan kekurangan apa. Tapi jika dapatkan stok ni dalam masa 2 hari ataupun seterusnya, boleh praktis ambil nama ataupun nama dan nombor telefon pelanggan tu. Selepas 2 hari ada stok sampai, barulah kita call. Dekat situnya akan timbulnya trust. Trust kepada pelanggan. Okey, yang tu yang customer service. Itulah nama dia, customer service. Maksudnya kita akan cuba sedaya mungkin untuk membantu pelanggan mendapatkan stok ataupun perkhidmatan kita. Okey. Dan yang ketiga sekali, saya suka nak share. Baru-baru ni sebab PKP, ramai sahaja yang sahabat-sahabat yang tak dapat nak keluar. Contohnya kami dekat Duyung, tapi pelanggan tu dekat Bukit Katil. Dia tak dapat nak keluar disebabkan mungkin masalah uzur ataupun apa. So apa yang kami boleh tawarkan ialah perkhidmatan lain. Perkhidmatan iaitu delivery service. Ataupun jika delivery service itu tidak orang kata tidak berjalan pada hari itu, apa yang kami boleh tawarkan ialah kami cuba dengan rangkaian ataupun kawan-kawan farmasi kami akan referkan pelanggan itu kepada farmasi yang terdekat. Ini memang kami buat kami buat bermaksud, contoh baru-baru ni ada je satu kes, saya ingat saya dia nakkan ubat, saya tak ingat ubat apa tahu, contohnya ubat ni lah, tapi dia nak minta kita buat delivery service masa tu dalam pukul 5 petang, padahal delivery service kami sampai pukul 4 sahaja. Jadi apa yang kami boleh bantu customer tu ialah kami referkan pelanggan itu kepada farmasi yang terdekat, supaya apa, supaya dengan niat customer tu dapat walk in dekat farmasi yang terdekat lah. Itu saja yang kami dapat bantu. Okey, so saya harap saya dapatlah idea sikit macam mana perjalanan customer service ataupun perkhidmatan yang perlu kita tawarkan kepada pelanggan. Sebab apa, tujuan kita ialah customer ni seronok berurus niaga dengan kita, dan juga adanya pembelian ulangan. Okey, itu yang sebenarnya yang paling mahal. Okey. Dan yang ketiga, saya percaya kenapa pembeli suka ataupun berminat dengan produk kita. Sebab apa? Sebab kita menawarkan value ataupun nilai yang bagus untuk menaikkan kualiti hidup mereka. Sebab itulah customer akan datang kepada kita. Okey. Contohnya value yang tadi, sama selain daripada customer service tadi, value-nya ialah dia dapat barangan yang berkualiti, kan? Itulah dia. Selagi produk kita ada value yang bagus kepada mereka, insya-Allah transaksi penjual dan juga pembeli ni akan berjalan. Okey. So dan yang terakhir, perkhidmatan pelanggan yang saya percaya dia dapat mengikat pelanggan untuk balik kepada kita ialah kita menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Okey. Okey, kalau tuan-puan, saya nak minta feedback sikit lah. Setakat ni saya punya live ni okey ke tidak? Itulah dia feedbacknya. Maksudnya tak adalah saya ni cakap seorang-seorang je. Itulah dia feedback. Bermaksud kita sebagai apa, macam saya sekarang ni, saya adalah speaker. Saya bercakap dengan tuan-puan. Saya kena tahu, saya kena pause lah sekejap. Betul ke saya bercakap dengan tuan-puan sehala sahaja? Dan jika ada apa-apa, komenlah dekat bawah supaya saya dapat memperbaiki saya punya kuliah ni. Okey? Okey. So kita berbalik pula kepada perkhidmatan selepas jualan.
Dekat situlah, okey, apa yang Farmasi Duyung lakukan, kami mengumpul database pelanggan dengan cara apa? Dengan cara selepas orang kata beberapa minggu, kami akan cuba hubungi pelanggan kami untuk mengetahui feedback ataupun maklum balas mengenai apakah perkhidmatan yang telah kami tawarkan. Contoh, untuk pembelian susu Nutren. Okey, kita tahu yang Puan A telah membeli susu pada 1 hari bulan 5. InsyaAllah nanti pada 15 hari bulan 5, kami akan call Puan A untuk bertanya sama ada adakah susu tu memberi manfaat kepada Puan A, dan juga bagaimanakah stok Puan A masih ada ke tidak. Itulah dia yang saya masukkan, ialah feedback selepas jualan. Okey. Dan contoh yang kedua ialah feedback selepas jualan, seperti kalau tuan-puan membeli komputer di mana janganlah tinggalkan je pelanggan tu macam tu je. Sebaiknya selepas tuan-puan menjual laptop ataupun PC, ini untuk peniaga komputer, selepas menjual tu, kenalah feedback sikit, bagilah WhatsApp sikit, ataupun tanya, "Hai tuan, bagaimanakah PC ataupun laptop, dah boleh guna ke belum?" Sebab apa? Sebab kita sekarang ni, nak tak nak, kita ni sebagai penjual berurusan dengan manusia tau. Sebab manusia ni, dia ni ada perasaan, dia bukan robot. Bila kita minta ataupun bagi macam komen sikit, mesti macam customer rasa seronok, rasa dihargai. Itu ialah bagi pelanggan yang rasa nak seronok. Tapi ada juga serta-serta pelanggan yang rasa macam annoying lah, kenapa penjual ni asyik nak tanya follow up dia. Okey, kalau macam tu, kalau pelanggan yang tak suka di follow up, kita akan hentikan. Kita hanya fokus kepada pelanggan yang boleh memberi maklum balas kepada kita sahaja. Sebab apa? Saya percaya feedback ataupun maklum balas ni, dia sangat powerful. Dia akan bantu untuk syarikat tu sendiri akan memperbaiki mutu ataupun kualiti perkhidmatan yang akan datang. Dan juga jika adanya sebarang kerosakan ataupun keputusan barang, pelanggan tu akan datang balik dengan kita. Sebab apa? Sebab kita, bila kita call sebenarnya, dia macam bagi ingatan kepada pelanggan tu. Betul? Itulah dia, the powerful khidmat selepas pelanggan. Okay? So, itu sajalah saya rasa saya nak share perkongsian apakah perlu ke tidak perkhidmatan pelanggan ni. Bagi saya ialah memang perlu. So, saya nak recap balik, ada 4 prinsip. Ini saya rumuskan mengenai apa yang kami buat dekat Farmasi Duyung. Okey, first kali kami titik beratkan mengenai kualiti barangan, di mana kami akan cuba membekalkan ubat-ubatan ataupun rehab ataupun suplemen yang hanya berkualiti dan kami tahu daripada sumber mana supplier tu. Itu satu. Kami akan cuba memberi perkhidmatan dari segi layanan, sama ada tuan-puan melalui walk-in ataupun melalui online, sebab kami dah buka 2 channel lagi dekat online, seperti untuk WhatsApp, melalui kumpulan WhatsApp, dan juga melalui delivery service, dan juga perkhidmatan di Shopee. Tuan-puan, kalau yang berada diberi cuti dekat rumah tu, bolehlah layari ataupun berjumpa kami dekat Shopee. Boleh je buat pembelian dekat sana, dan jika tak faham, boleh je buat chatting dekat Shopee. InsyaAllah kami ataupun tim customer service kami akan membantu. Okey, dan yang ketiga, di mana perkhidmatan pelanggan yang terbaik ialah perkhidmatan di mana produk ataupun perkhidmatan tu memberi value kepada pelanggan. Value apa? Value yang baik, value yang sangat bagus, yang meningkatkan kualiti pelanggan tu sendiri. Contoh, saya bagi contoh sini. Okey, ini ialah salah satu multivitamin yang kita percaya dia memberi value yang baik kepada anak-anak yang sedang membesar. Yang ini untuk umur 4 tahun dan ke atas. Jika dia makan benda ni 1 hari sebiji, insyaAllah dia akan keperluan nutrien dia cukup, keperluan mineral dia cukup, dan juga dia memberikan kesan tenaga yang baik dan juga selera makan. Sebab kadang-kadang saya percaya ada je ibu-ibu muda ni, dia ada isu di mana anak-anak dia yang berumur 4 tahun ni, dia tak selera makan. Jadi, mungkin ini adalah salah satu produk yang boleh tuan-puan consider. Okey, jika tuan-puan nak tahu lebih lanjut pasal produk ni, boleh PM dekat bawah. Okey? Okey, yang itu ialah saya bagi contoh, iaitu perkhidmatan ataupun stok tu mestilah memberi value yang baik kepada pelanggan. Kalau value tu bagus, insya-Allah pelanggan akan tertarik dengan produk kita. Dan yang keempat,
Kita kena wujudkan perkhidmatan selepas jualan. Supaya apa? Supaya kita dapat feedback daripada pelanggan. Jangan kita ni sebagai peniaga ni kita syok sendiri, kita jual je. Kita tak pernah ambil tahu pun apa pelanggan suka, apa pelanggan nak, apa tu feedback customer. Tiba-tiba je kita rasa kenapalah kedai kita ni orang tak masuk. Sebab apa kenapalah tiba-tiba kedai B pula orang ramai masuk. So saya percaya feedback ni sangat powerful. Sebab apa? Inilah masanya pelanggan ni pembeli, bila ada feedback daripada pelanggan, penjual akan cuba untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan mereka. Okey, so itu sajalah. Saya nak share sedikit pengalaman dan juga ilmu saya sebagai usahawan farmasi dekat Farmasi Duyung bersama dengan rakan-rakan niaga saya. InsyaAllah tuan-puan doakan kami alhamdulillah dah 13 tahun tau. Seawal 2006. Korang pun mesti tahu dah umur saya ni dah 40-an dah ni. Seawal 2006 kami dah memulakan servis perkhidmatan untuk membekalkan ubat-ubatan dan juga rehab. Mula-mula dekat Pekan Duyung Melaka. Lepas tu outlet kedua dekat Gemencir pada 2016 Farmasi Duyung ambil alih. Lepas tu 2017 last kali dekat outlet Serkam. Sebab apa? Sebab wujudnya orang kata perniagaan farmasi ni sebab apa? Sebab tuan-puan sebagai pelanggan dan juga rakan yang membantu di belakang kami. Okey, terima kasih. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang sempat menonton video saya ni. Dan juga jika tuan-puan ada sebarang komen boleh feedback kepada saya bagaimanakah saya punya kuliah, bagaimanakah saya punya konten, dan juga jika tuan-puan ada sebarang topik-topik yang tuan-puan nak saya kupas ataupun tim farmasi lain kupas pada masa akan datang pun boleh komen dekat bawah. Okey, itu saja sebelum Zohor ni. Lagi beberapa minit lagi sebelum Zohor ni kita share ilmu kan. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.